Sebab itulah proses untuk taat mesti ada proses dengan ada faham. Macam mana kamu nak taat kalau kamu tak faham Al-Quran? Macam mana kamu nak faham Al-Quran sebab kamu tak tadabbur? Macam mana kamu nak tadabbur Al-Quran sebab kamu kata Quran ni martabat dia tinggi, kamu ni rendah sangat? Okey, jumpa. La nufarriqu bain ahadin minhum min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi mesti satu ada proses mendengar dan faham, barulah berlaku yang kedua iaitu taat. Okey. Jadi sifat tercela ni. Sebab tu orang yang mendengar ni ada berapa jenis? Orang yang mendengar. Orang yang mendengar ada 4 jenis. Cuba buka ni yang ana bagi artikel panjang. Okey. Ini saya ambil daripada tafsir Al-Maraghi, seorang ulama Mesir yang terkenal. Dia ada kitab tafsirnya nama Tafsir Al-Maraghi, 8 jilid. Dia wafat pada tahun Ahmad bin Mustafa. Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, wafat pada tahun 1952 Masihiyah. Baru je. Kitab tafsir dia berapa jilid? 8 jilid. Jadi ketika menghuraikan ayat tadi, ini antara huraian dia. Dia kata wal khulasah. Kita sama-sama terjemah. Ini tak ada baris sebab bukan ayat Quran ni. Wal khulasah, kesimpulannya, inna lis sama'i, sesungguhnya bagi pendengaran itu ada darajat, ada tahap-tahap dia. Bi'tibar, mengikut keadaan ma yutalibullahu bihi minal ihtida'. Setakat mana dia minta daripada Allah, daripada hidayah. Setakat mana dia mendengar untuk dapat hidayah, itulah yang dia dapat. Jadi ada 4 jenis orang yang mendengar Al-Quran. Pertama, ay yata'ammada man yutla alaihi alla yasma'ahu mubarazatan lahu bil udwan badi'i zi bad'in khaufan min sultani alal qulub an yaghlibahum. Yang pertama, dia sengaja ay yata'ammada, dia sengaja man yutla alaihi, kepada orang yang dibaca ayat kepadanya, alla yasma'ahu, agar dia tidak mendengarnya. Dia sengaja tak nak dengar ayat Al-Quran. Dia mengelak. Supaya apa? Sebagai menzahirkan permusuhannya kepada Al-Quran. Dan khaufan, takut. Takut apa? Min sultani, daripada pengaruh aura Al-Quran. Alal qulub, ke atas hati-hati. Jadi orang kafir tahu pengaruh Al-Quran begitu kuat. Dan orang Arab Quraisy bila dengar, dia faham. Bila faham, 50-50. Mungkin berubah, mungkin tak. Jenis pertama bedah, memang mengelak untuk dengar. Sebab dia takut terkesan. Sebab tu orang kafir ni sangat-sangat, orang kafir jahilah zaman Nabi lah, sangat-sangat melarang masyarakat mereka mendengar Al-Quran. Sangat-sangat melarang. Ada dalil? Ada. Surah apa? Surah Fussilat ayat 26. Surah Fussilat ayat 26. Okey, anda. Wa qala allazina kafaru, cuba kita terjemah. Dan qala, telah berkata allazina kafaru, orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar, lihazal Quran,
kepada Quran ni. Jangan kamu dengar. Wal ghaw, dan kalau kebetulan Rasulullah membaca Quran ketika itu kamu ada kat situ, kalau kebetulan kamu kena buat apa? Wal ghaw. Wal ghaw ni buat benda yang bising, yang lara, yang sampai orang tak faham ataupun tak jelas apa yang Nabi Muhammad baca. Kenapa ni? La'allakum, moga-moga dengan cara kamu tak dengar Quran, kamu buat kacau, kamu akan taghlibun, kamu akan menang, mengatasi orang beriman. Boleh faham? Jadi yang jenis tak bagi orang dengar Quran ni siapa? Orang kafir ni. Jadi saya nak bagi, bukan nak bagi amaran. Siapa-siapa yang menghalang orang daripada tadabbur Al-Quran, sifunya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, 3 Abu ni. Ni kerja orang kafir ni. Kenapa orang kafir tak nak bagi dengar ni? Sebab dia tahu, bila manusia dengar Al-Quran dan tersentuh, berubah 180 darjah. Siapa je dengar, jin dengar pun boleh berubah. Sebab tu saya pernah sebut kisah At-Tufail bin Amr kan. Dia ni seorang ketua kabilah daripada Ad-Dawsi, dan dia juga penyair. Bila datang ke Mekah, jumpa pertama Mekah, jangan jumpa Muhammad. Jangan sekali-kali dengar apa yang Muhammad cakap ni. Sebab apa dia bagi warning? Sebab dia tahu kalau siapa dengar, ada kemungkinan besar akan beriman dan jadi musuh kepada mereka. Macam-macam dia hasut. Jangan dengar ayat Quran daripada Muhammad. Jangan dengar, jangan dengar. Sampai tahap, dia buat apa? Dia ambil kapal letak dalam telinga. Sampai tahap dia percaya betul-betul Muhammad ni menyesatkan orang. Jadi dia tak akan dengar. Dia ambil kapal, dia tutup kat telinga dia. Bila dia pergi masjid, dia nampak Nabi Muhammad. Lepas tu dia terfikir, aku ni seorang penyair, aku tahu beza lah. Syair dengan kata-kata yang bukan syair, aku tahu beza. Kenapa aku takut nak dengar? Sebab aku penyair. Dia pun buka kapas, dia dengar. Bila dengar, habis. Beriman. Bila beriman, bukan setakat dia beriman, apa dia buat? Balik semua dakwah pada keluarga dan kaum dia. Itu orang kafir sangat takut. Masa tu Tufail bin Amr ni orang awam ke ulama? Bukan setakat orang awam, orang kafir lagi. Boleh tak dengar Quran? Boleh, terkesan. Sangat bodoh yang mengatakan orang awam tak boleh dengar terus Al-Quran. Orang kafir pun boleh dengar. Bahkan orang kafir sangat-sangat melarang. Orang kafir larang siapa ni dengar Al-Quran? Mana orang kafir boleh tak dengar Al-Quran? Kenapa orang awam yang dah Islam tak boleh dengar? Kan pelik tu. Takut apa tu? Kalau orang kafir tak nak bagi dengar, takut orang pergi pada agama lain. Kalau orang Islam tak nak bagi dengar, tujuannya apa? Takut orang tinggalkan dia, hilang pengaruh. Okey? Kita pergi pada yang kedua. Jenis mendengar yang kedua. Okey, yang pertama tadi apa? Dia sengaja nak mengelak daripada mendengar. Sebab apa? Takut Quran tu menyentuh dan auranya, mengubah hatinya. Yang kedua, jenis kedua orang mendengar ialah an yastami'a wa huwa la yanwi an yafham wa yatadabbar. Dengar, dia mendengar. Yang tadi tak dengar langsung, mengelak. Yang kedua, mendengar, tapi wa huwa la yanwi, dia tak niat pun untuk faham dan untuk yatadabbar, untuk tadabbur. Siapa ni? Kal munafiqin. Orang munafik dengar tak Quran? Dengar, dia ada tak dalam majlis Nabi? Memang kena ada sebab dia nak zahirkan dia Islam. Tapi ada niat tak nak faham dan tadabbur Al-Quran? Tak ada niat. Allazina, orang-orang munafik yang
telah berkata, ya Allah, cerita hal orang munafik bila mendengar Quran. Allah cerita. Ini dalam surah Muhammad ayat 16. Tapi tak apa. Ni, ada kat sini dah. Tengok Allah rakam sifat munafik yang mendengar tapi tak ada niat pun nak faham. Allah kata apa? Wa minhum, cuba terjemah. Ini surah Muhammad ayat 16. Wa minhum, ada sebahagian mereka, man yastami', orang yang mendengar, ilaika, kepada engkau, hatta, sehingga, iza kharaju, apabila mereka keluar, min indika, daripada sisi Muhammad. Mana dia duduk dengan Nabi Muhammad, dengar daripada mulut Nabi sendiri. Di mana ni? Dalam masjid Nabi. Mana hebat tak yang baca Quran tu? Hebat. Dan di mana ni? Dalam masjid Nabi. Tapi apa kata orang munafik bila keluar je daripada majlis tu? Qalu, mereka berkata, lillazina utul ilma, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu. Siapa? Sahabat. Sahabat bila duduk majlis Nabi dengar Quran mesti dapat ilmu. Orang munafik bila duduk dalam majlis Nabi mesti kosong, zero. Jadi orang munafik ni dia masuk majlis Nabi, lepas keluar dia pun perli dia tanya sahabat yang Allah iktiraf mereka tu betul-betul dapat ilmu. Maza qala anifa. Muhammad cakap apa tadi? Baru je keluar majlis. Sepatutnya dia tak tanya soalan. Sama-sama majlis yang sama kan? Makna apa tu? Sama ada dia tak faham ataupun dia sengaja buat tak faham, nak perli sahabat. Muhammad cakap apa tadi? Seolah dia nak rendahkan Muhammad, cakap benda yang tak difahami. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, an yastami'a, dia mendengar, li ajli, kerana iltimas, untuk mencari. Dia mendengar untuk mencari syubhah, keraguan. Li ta'ni, untuk apa? Ta'ni ni menikam, untuk mencari kelemahan, wal i'tirad, dan untuk menentang, membangkang Al-Quran. Orientalis, faham tak Al-Quran? Dia boleh ikut tak ayat berapa-berapa? Kadang-kadang dia lebih hebat pada kita kan? Tapi adakah mereka beriman? Tak. Kenapa mereka faham? Untuk guna Quran menentang Quran. Kan? Ini jenis ketiga ni. Kama, sebagaimana kana yaf'alu, sebagaimana dilakukan oleh al-mu'anidun, orang-orang yang degil daripada kalangan ahli, orang musyrikin dan ahli kitab. Kan? Dia dengar apa poin yang dia boleh jadikan hujah untuk menentang balik. Waktu tanzil, ketika diturunkan, wa fi kulli hin, dan pada setiap waktu. Iza istama'u, apabila mereka mendengar pada Quran ataupun nazaru fihi, memerhati pada Quran. Tujuan satu je, apa dia? Cari keraguan, syubhat untuk lawan balik. Yalah macam kita kan, kalau orang tali seorang kafir cakap pasal Quran, kita pun ternganga kan. Aku pun tak tahu ayat tu. Okey, yang keempat, yang keempat ni panjang sikit. An yasma'a, dia mendengar, tujuannya liyafham, untuk faham. Wa yatadabbar, untuk tadabbur. Ini betul-betul masuk kelas untuk faham, untuk tadabbur. Summa yahkum lahu, kemudian dia berhukum dengan Al-Quran. Apa masalah? Dia rujuk kepada Al-Quran. Au alaihi, lahu untuknya ataupun atasnya. Kalau Quran tegurnya, dia terima. Kalau Quran ajak buat benda baik, dia ikut. Ini jenis keempat. Wahaza wal munsif, inilah orang yang betul-betul sedar. Wakam, kata Al-Maraghi lagi, wakam minas sami'in, berapa ramai orang yang mendengar, awil qari'in, ataupun orang yang membaca Al-Quran, amana, telah beriman, ba'da'an nazara, setelah dia memerhati, wa ta'ammal, dan merenung.
Merenung apa ni? Perhati dan merenung maksud ayat Quran. Berapa ramai? Sebab itulah mereka beriman. Bukan sebab semata-mata baca. Faqad nazara, maka sesungguhnya telah melihat tabib, dia nak cerita seorang doktor Fransa daripada Perancis yang kafir. Seorang doktor berbangsa Perancis telah melihat terjemah Al-Quran. Terjemah. Doktor Perancis ni masa ni kafir. Dia masuk orang awam ke ulama? Orang awam. Fara'a, lalu dia melihat dalam Al-Quran anna sesungguhnya kulla nazariyat, semua teori-teori tibbiyah perubatan allati yang padanya yang ada dalam Quran seperti at-taharah bersuci, wal i'tidal dan i'tidal keseimbangan dalam makan, minum, wa adamil israh dan tidak membazir fihima dalam kedua-duanya, dan seumpama itu minal masail daripada masalah-masalah yang dalamnya dalam ajaran Al-Quran ada muhafazah, menjaga hal Quran. Dia tengok banyak teori dalam Quran. Tuafiq, selari dengan ahdas an-nazariyat, selari dengan teori-teori kesihatan yang telah ada, yang dilihat oleh al-atibba, doktor-doktor pada waktu itu. Dia kata selari. Yang dia belajar sekian lama, dia ada praktis, rupa-rupanya dah ada dalam Al-Quran. Farahibah, maka dia suka pada maklumat dalam Quran, wa aslama, dia pun masuk Islam. Wara'ah, dan dia juga memerhati Rabban. Rabban ni mana? Nakoda kapal. Barijah, Injilizah daripada Inggeris, daripada Inggeterra, terjemah Al-Quran. Seorang nakoda kapal telah melihat juga terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Dia bukan belajar tadabbur, melihat terjemah. Wastaqsa, dan dia memerhati setiap apa yang dalam Al-Quran minal kalam, daripada perkataan-perkataan anil bihar, tentang laut-laut. Ada tak cerita laut-laut dalam Quran? Wariyah, pasal angin, kan, pergerakan angin. Fazanna, maka orang ni yang daripada Injilizah ni mana? England. Maka dia menyangka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min kibari al-malahin. Maka dia sangka Nabi Muhammad ni daripada nakoda kapal yang hebat. Sebab cerita pasal laut, pasal angin ada dalam Quran. Dia kata Muhammad ni memang orang yang biasa ke laut, biasa naik kapal. Mana? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da, dan setelah ansa'ala, dia bertanya anzalik tentang demikian, wa arafah, dia pun tahu Nabi ni lam yarkab. Kita dah belajar lam yarkab mana apa? Tak pernah menaiki pergi ke laut. Nabi Muhammad tak pernah pergi ke laut. Wa huwa ma'azalik, dan demikian itu juga Nabi adalah seorang ummiyu, buta huruf pula. Lam yaqra, tidak boleh membaca apa-apa kitab. Wala talqa, dan Nabi tidak pernah terima an ahadin, daripada seorang pun apa-apa pelajaran. Makna apa tu? Kata seorang nakoda kapal ni, al-an, sekarang, alimtu, aku tahu. Sesungguhnya annahu kana biwahyi min Allah. Sekarang aku yakin yang dalam Quran wahyu daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau tak, mustahil Nabi Muhammad boleh tahu. Lianna fihi, dalam Al-Quran itu haqa'iq, hakikat-hakikat la ya'lamuha, tidak boleh diketahui oleh sesiapa kecuali man ikhtabara al-bihar, kecuali orang yang ada pengalaman di laut. Nabi Muhammad tak ada, mana mesti daripada Allah. Au talaqaha an ghairi, ataupun dia terima daripada selain padanya, minal mukhtabirin, daripada orang-orang yang pakar. Sama aslama, dia pun masuk Islam. Wa ta'allama al-arabiyyah, dia pun belajar bahasa Arab. Dengan aura Al-Quran, beriman. Dia walaupun asalnya daripada orang kafir. Kesimpulan, wa kasirun, ini kata Syekh Al-Maraghi,
daripada pemerhatian dia lah. Wa katsirun, ramai daripada orang Islam yastami'una, mendengar al-qura, pembaca-pembaca al-Quran yang hebat. Wa yatluna Quran, dan mereka sendiri membaca al-Quran. Fala yash'uruna, tapi mereka tidak rasa bi annahum, bahawa mereka fi hajatin, berhajat kepada memahami al-Quran dan mentadabbur maknanya. Dia kata ramai orang Islam seronok mendengar orang baca, ataupun dia baca tapi tak ada niat pun nak faham apa yang dia baca. Kemudian bahkan yastami'unahu, mereka mendengar al-Quran litalazzuz, untuk apa? Untuk rasa lazat bacaan, kan? Suara merdu. Sebab tu bila kita dengar pembaca daripada Mesir, bila sedap dia kata apa? Bila suara sedap, kata apa Usama? Allah, Allah, Allah. Tak faham pun. Itu litalazzuz. Kata Syekh Marawi, ramai orang baca tak ada niat pun nak faham, hanya semata-mata litalazzuz, untuk berseronok dengan apa? Bitajwid, dengan tajwid. Bangga tajwid dia hebat. Lepas tajwid pula tarannum, bangga. Wa tawqi'a at-tilawah, dan menyelarikan bacaan mengikut kaedah nagham, suara. Dia rasa bangga. Au yaksuduna, ataupun mereka baca hanya bertujuan mendengarnya untuk at-tabarruk, mengambil berkat. Ada kan? Baca ayat ni berkatnya sekian-sekian. Faqat. Wa minhum, dan ada sebahagian mereka man yahduru, ada orang yang membawa data al-huffaz, para penghafal Al-Quran. Di sisinya bila ni? Fi layali Ramadan, pada malam Ramadan. Untuk jadi apa? Imam solat tarawih, kan? Bawalah hafiz daripada Thailand, daripada Arab. Sebab apa? Nak tadabbur ke nak dengar bacaan sedap? Lepas tu kalau imam tu sambung lagi lepas tarawih, lepas Ramadan baca panjang, dia ikut lagi tak imam tu? Tak ada. Wa yujlisuhum, dan duduk bersama mereka fi hujratil bawabin. Lebih kurang lah. Boleh faham tak? Jadi dia kata kebanyakan orang Islam hanya baca ataupun mendengar untuk berseronok. Tak ada niat pun nak faham, betul kan? Berapa ramai yang baca tak ada niat langsung nak faham apa yang Allah cakap. Jadi jenis mendengar Quran berapa jenis? 4. Pertama, elak nak dengarkan. Orang baca Quran cabut lari je, ataupun tutup, boleh tak? Yang kedua, dengar tapi tak ada niat pun nak faham. Sebab apa? Sebab dia nak menzahirkan bahawa dia juga adalah orang yang beragama. Yang ketiga, dengar tapi nak cari kelemahan Al-Quran ataupun keraguan. Yang keempat, okey, kita masuk yang mana? Yalah, mesti masuk yang 4, takkan nak ambil yang 1 kan? Keluar. Jadi Allah kata, jangan menjadi orang yang mendakwa kami dengar. Macam yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dengar. Tapi sebenarnya mereka tak ada faedah pun. Okey, kita pergi ayat seterusnya.